kita tak kaya, kita tak ada apa boleh hidup, tapi akhlak baik tu Allah akan, manusia akan pandang dan Allah akan pandang. Maka kita nak belajar apa? Kita nak belajar adab. Kita dah belajar pertemuan kita yang lepas adab dengan guru. Masing-masing pun insya-Allah dah sejamat. Nah, saya ni rasa macam kita ni SKA ni bukan orang lain rasa macam adik-beradik je. Rasa macam adik-beradik, rasa macam kakak-kakak, adik-adik, Salih Asyid Muhammad, ayah-ayah, mak-mak macam tu lah kan. Salih Asyid Muhammad, setiap kali saya main ni saya rasa macam saya muda je. Kan, tak apa nak gelak nampak tu. Subhanallah, Salih Muhammad. Tuan-tuan rasa macam adik-beradik je. Waktu tak rasa seorang guru dak. Saya rasa lebih pada bincang, sembang-sembang, nak beranak adik-beradik macam tu. Dia duduk tinggi macam ni rasa macam tak selesa. Kalau boleh nak duduk di bawah. Tapi saya ni jenis tak boleh sila lama. Sila lama saya lenguh. Itulah nak kena basikal. Cukup kena buat skup. Itulah duduk dia peredaran darah kat bawah ni dia kurang sikit dekat kaki ni. Dia panggil claudication. Di subhanallah saya tak boleh duduk macam ni. Tapi tak apalah, dah ada yang sama-sama level dengan saya, okey. Alhamdulillah. Tapi Salih Asyid Muhammad, kita belajar hari tu tentang adab dengan guru-guru kita. Guru kita, bukan saya lah. Guru-guru kita. Ulama-ulama kita yang mengajar kepada kita ni ilmu, ada adab yang perlu kita ambil berat supaya ilmu kita jadi manfaat. Hari ini kita akan belajar pula tentang adab dengan teman, dengan rakan, adab dengan jiran, dan adab dengan tetamu. Memilih sahabat atau teman yang mukmin, soleh dan bertakwa perlu diberikan keutamaan. Nombor satu sekali, nak cari kawan, cari orang yang soleh, cari orang yang bertakwa, cari orang yang baik. Tahu pasal apa? Sebab kawan-kawan ni dia mempengaruhi kita. Kadang-kadang pakaian kita pun ialah pakaian kawan kita. Kata amboi dulu tak macam ni pakaian lah. Pasal apa? Ada kawan dia dulu pakai macam tu, nama dia terikut. Akhlak perangai pun sama. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu dia duduk pada agama teman baik dia. Maka Nabi kata falyanzur, engkau perhatikan dengan siapa kamu berteman rapat. Dia bagi impact dekat kehidupan kita ni. Salih Asyid Muhammad. Lepas tu kawan-kawan yang baik ni dia main daripada dua keadaan. Nombor satu, kita cari, kita usaha untuk cari kawan baik. Salih Asyid Muhammad. Tengok dia tu jenis akhlak baik. Kadang-kadang dia memang kita terdorong untuk berkawan dengan orang baik pasal dia sentiasa menyenangkan hati kita. Betul tak? Jumpa cakap lembut-lembut, Assalamualaikum Tuan Haji, apa sihat ke hari ni? InsyaAllah sihat. Ada susah apa-apa macam nak tolong orang macam ni, kita sukalah kawan dengan dia sebab dia orang baik. Betul tak ni? Yang kedua, orang baik ni kurniaan Allah. Allah bagi kat kita. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ulama sebut di antara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tanda dosa-dosa kita diampunkan ialah Allah bagi pada kita surrounding kawan-kawan yang baik. Allah akan kurniakan kepada kita kawan-kawan yang baik. Subhanallah. Dulu bukan geng-geng ni bukan ni. Ni geng-geng bukan geng-geng ni. Dulu geng-geng lain. Geng-geng grup WhatsApp pun geng-geng lain. Jenis merapu, jenis apa, sembang dunia tak habis. Yang sembang. Tapi sekarang ni ada satu grup Allah bagi kat kita, kawan-kawan kita ni selalu kadang-kadang hantar tazkirah, kadang-kadang hantar nasihat. Nampak kita ni jauh sikit, dia telefon tanya, "Abang ni sihat ke? Ni kami ada program ni." Dia panggil kita balik. Bila kita rasa macam dia, kita nampak macam dia nampak macam kita hanyut sikit, dia panggil kita balik. Ni orang-orang yang baik ni, orang-orang kurniaan Allah. Lepas tu kata kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kamu punya sahabat-sahabat yang baik, pegang dia kuat-kuat. Jangan lepas. Sebab apa? Sebab orang macam ni susah nak dapat, mudah hilang dia. Dia mudah hilang. Orang yang bermanfaat ni dia tak akan selama duduk dengan kita. Kalau Allah rasa macam orang dia manfaat, dia tak boleh mai kat kita. Dia orang baik ni dia ada manfaat. Salih Ahmad, dia siapa duduk dengan dia akan dapat manfaat. Tiba-tiba kita ni jenis tak menghargai manfaat yang kita boleh ambil pada dia. Apa jadi? Dah kamu tak mau, Allah tak bagi dah. Dah bagi orang lain pula. Ada orang lain yang ambil manfaat, Allah bagi kat orang tu. Orang tu dah dapat manfaat, kita tak dapat. Rugi dah. Rugilah kita. Sebab tu kena jaga elok-elok. Jaga. Tapi ingat, bila dapat benda baik, Allah nak bagi benda baik, ujian dia pun ada. Ada ujian dia. Apa-apa benda pun baik, benda baik ada ujian dah. Kita nak kaya pun bukan senang.
Nak berniaga jadi hebat, nak besar perniagaan apa semua. Buat macam tu dapat ke? Tak, ada struggle dia. Tapi dalam struggle tu buat apa? Lawan lagi, fight lagi, usaha lagi. Akhirnya kita dapat. Kalau tak dipecahkan macam mana? Tak dipecahkan ruyung, mana kan nak dapat sagunya? Tu boleh tahan semenjak Ustaz Ismail duk ulang alik Melaka Kedah ni. Dia pandai berpantun ni. Ustaz Ismail. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi dalam nak dapat kebaikan-kebaikan, dia ada ujian dia. Ujian dia ni bukan suruh kita stop. Dapat ujian, payahlah kawan orang baik-baik ni sagi nak kena tu. Tak payahlah. Bukan macam tu. Dia ajak kita untuk lebih matang, kita lebih banyak muhasabah diri. Struggle ni buat jadi kita apa? Struggle ni buat kita jadi lebih matang, jadi kuat, jadi lebih banyak berfikir. Maka itulah hasil daripada kebaikan yang Allah nak bagi kat kita. Maka cari memilih sahabat atau teman yang mukmin, soleh dan bertakwa perlu diberikan keutamaan dalam kehidupan kita. Dan anak-anak harus diberi nasihat untuk memilih teman yang baik akhlak dan budi pekertinya serta taat kepada Allah sejak daripada awal lagi. Daripada awal ajak anak kita tengok, choose your friend. Pilih kawan. Jangan simply bagi dia nak kawan. Tengok kawan-kawan dia. Seorang yang berjumpa dengan seorang ulama, dia kata apa? Syekh, ceritakan siapa saya. Syekh tu ceritakan saya ni siapa? Syekh kata apa? Saya tak kenal siapa kamu, tapi kamu beritahu siapa kawan kamu, saya akan beritahu siapa kamu. Sebab kita akan represent siapa kawan kita tu, kita adalah kawan kita. Macam itulah. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita kawan-kawan yang baik. Amin. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita ni sahabat-sahabat syurga. Sahabat-sahabat yang sentiasa peringat kita dengan syurga. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, kami tanya kepada siapa Rasulullah? Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata agama itu nasihat. Kami tanyalah nasihat pada siapa Rasulullah? Lillah, kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada kaum pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Apa maksud an-nasihah? An-nasihah ni maksud mengharapkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia harapkan kebaikan itu ada pada diri dia. Nombor satu sekali nak ajak apa? Lillah, ajak manusia kembali kepada Allah. Nak kembali kepada Allah, kena duduk dengan ahlullah. Siapa ahlullah ni? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu salah satu jalan untuk kita kembali dekat dengan Allah. Kita tak akan mampu untuk buat kerja sorang-sorang. Kita nak buat ibadat ni, nak sembahyang ni pun kadang-kadang kawan-kawan kita lah yang punya punca yang akhirnya kita jadi orang rajin sembahyang. Kita duk ulang alik ke masjid Sallallahu Alaihi Muhammad macam Tuan Haji Bakar. Tu ya, Tuan Haji Bakar. Sayyid Muhammad, orang masjid, orang surau At-Taqwa. Sallallahu Alaihi Muhammad. Pada permulaan kita nak jadi orang masjid tu, boleh jadi yang berperanan supaya kita jadi orang masjid tu tahu pasal apa? Pasal kawan-kawan yang duduk sekitar kita. Ya dah, Nabi kuliah sama saja. Maka lagi kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, lagi menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Tapi bila kita menjauhkan orang yang dekat dengan Allah dengan alasan apa? Aku tak baik, aku tak boleh duduk dengan dia. Ini alasan selalu orang bagi. Pasal apa tak mau kawan dengan dia? Pasal aku tak baik. Pasal kita tak baiklah kita kena duduk dekat orang baik. Bukan sebab kita berasa kita baik, sebab kita tahu kita tak baik. Kadang-kadang tuan-tuan tebal-tebal kalau muka kan, Sallallahu Alaihi Muhammad. Jangan duk harap orang sentiasa raihkan kita. Saya dulu waktu saya pergi mula-mula, saya pernah pergi satu masjid. Sampai-sampai tuan-tuan saya kecil hati pasal orang tengok orang tak mau raih kita. Saya lihat sebab waktu tu macam kita Sallallahu Alaihi Muhammad macam nak sangat orang perhati dulu-dulu lah, sama dulu-dulu ni. Pergi masjid, balik beritahu kat isteri kita, tak mau pergi masjid ni. Pasal apa? Pandang kita pun tak mau. Kotlah nak. Macam inilah karakter orang masjid. Sombong bila jadi orang masjid, dah tak maulah nak apa. Waktu tengok orang ni main mana ni. Waktu saya apa? Tu nak curi kasut tu. Jajalah orang kata kan. Kadang-kadang budak-budak main, budak-budak
yang rock-rock sikit nah, yang baru-baru jinak-jinak tiba-tiba dengan azan apa tiba-tiba berubah hati nak pergi masjid, rambut masih panjang lagi apa kan, sampai pakai baju cap tengkorak lagi kan, dia pipi nak dapat hidayah kot lah, tu teringin nak pergi masjid, pipi nak pergi masjid, orang kata apa ni main pasal apa ni awak ni, tu kawan kata tu berhati-hati tengok tu kasut siapa ni hilang pula sikit ni, tengok tu tabur, kecil hati kawan tu, akhirnya tak main lah tuan-tuan. Tapi kita ni nak dekat daripada Allah, jangan expect orang sentiasa nak raih kita. Jangan sentiasa expect nak raih ke, nak jemput ke tak jemput ke, aku bukan nak pergi sebab nak jumpa dia, kita nak pergi sebab nak dekat diri kita pada Allah, pergilah. Kadang-kadang dengan kawan-kawan baik pun macam tu, jangan tunggu dia lah, mailah. Bukan semua orang panggil kita macam tu, tapi kita ni ada effort untuk pergi dekat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ni, Assalamualaikum, salam, petang ni free tak? Saya apa? Jelah kita pergi minum-minum. Minta maaf lah, saya ni sibuk sikit, tak sempat petang ni, ada program apa. Tapi paling tidak effort kita nak ajak dia minum, bukan nak harap dia boleh pergi minum dengan kita, tapi nak bagi dia kenal kita, nak bagi dia tahu kata kita nak dekat diri dengan dia. Boleh faham maksud saya tu? Jangan duduk tunggu dia je, duduk jemput kita, panggil kita duduk kat luar rumah, tapi masjid lagi, orang tak main panggil aku pun pergi masjid. Macam tu kan. Ustaz Syamad ni ada orang macam guru kita lah, ada kadang poster tu keluar kan, bila poster tu keluar apa semua, dia kata tak panggil saya pun. Nampak dah poster tu? Nampak. Betul pasal apa tak pi? Tak panggil saya pun. Tu dalam grup tu hantar tu. Yalah, personal lah mesej satu hantar mai. Tak payahlah sampai macam tu. Betul tak ni? Tak payahlah tunggu sampai orang jemput macam tu. Kalau ada orang ada masa nak jemput, orang jemput lah. Tapi kadang-kadang orang miss out. Jangan duk tunggu sampai macam tu baru kita nak pi. Sebab dalam kita nak dekat daripada Allah, kena ada effort. Kita kena ada effort kita. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, yang bermaksud, jauhilah olehmu teman yang buruk akhlaknya, sebab engkau akan dikenali dengan dia. Kita akan dikenali dengan dia. Maksud dia macam mana? Kita duduk kawan dengan dia, kalau dia buat benda tak elok, yang terpalit sekali dengan siapa? Kita lah. Lepas tu dia pesan kat anak-anak kita ni, anak-anak kita jangan dia buat panggil tak elok sangat. Sekali orang akan kata, tu anak siapa tu? Yang terpalit siapa? Ayah dia. Yang terpalit sekali, mak dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama tuan-tuan, tuan-tuan duduk dengan kawan-kawan yang tak elok, yang akan terpalit sekali kita. Orang yang duduk berkawan dengan tukang jual minyak wangi, paling tidak tempat-tempat minyak wangi itu kenal juga dengan kita. Orang, Nabi SAW buat gambaran, orang yang berkawan dengan tukang besi, cebisan-cebisan api besi itu akan kenal dengan dia. Pasal apa? Tu kawan dia. Tuan-tuan nak influence yang baik, nak kesan yang baik, nak main benda kita dengan baik, benda baik, cari kawan baik. Cari. Ni elok-elok dah ni. Elok-elok dah duduk depan-depan kita ni, InsyaAllah. Amin, mudah-mudahan. Kita baik ke? Saya tanya ni, baik ke kita ni? Tak, kita tak baik. Itu pasal apa kawan dengan orang baik? Nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Jadi baik, Sallallahu Muhammad. Bukan sebab kita baik, Sallallahu Muhammad. Dan kita takkan selamanya kata kita jadi baik. Orang yang tak baik ni, Sallallahu Muhammad, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, seorang itu dia tidak baik bila dia mula berasa diri dia jadi baik. Dia tak baik tu bila dia rasa dia baik lah. Aku ni okey dah, alhamdulillah, insyaAllah dah ni duk rasa-rasa macam ahli syurga Firdaus dah pasal ni. Alhamdulillah Ustaz, dosa tak ada lah ni, tak buat dosa langsung lah sekarang ni. Amboi, hebat. Subhanallah. Dan dia berasa macam tu pasal apa? Itu menunjukkan yang dia sudah mula lari daripada kebenaran, tak baik. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Yang berikutnya, hak dengan jiran. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia sallallahu alaihi wasallam memuliakan jiran-jirannya. Kita ni, ya Allah, hidup kita ni bukan seorang-seorang tu Haji. Ya tu, kita ada jiran. Kata Syekh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kitab penawar bagi hati tu, Syekh Abdul Qadir Mandili dia sebut. Kata
kalau rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mau nak bercakap dengan siapa-siapa, tak mau, tak rasa pergi duduk lautan, kena pergi duduk lautan baru tak berjumpa dengan orang. Tapi selagi kita duduk dekat dunia ni, selagi itu akan berjumpa dengan orang. Dan bila kita berjumpa dengan orang ni, ada adab dan akhlak yang kita kena buat. Tak upaya nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dan setiap benda yang ada depan mata kita wajib ada ihsan. Ihsan ni macam mana? Ihsan ni, kita rasa benda tu kena ada kat kita, benda tu kena ada kat kawan kita. Kita nak orang senyum kat kita, kita senyum kat orang. Kita nak orang buat baik kita, kita buat baik kat orang. Kita tak mau orang maki hamun kita, kita jangan maki hamun orang. Kita tak mau orang jerit-jerit tengking kita, kita jangan jerit-jerit tengking kat orang. Macam tu je. Simple macam tu je. Kalau tuan-tuan tak mau orang buat kat tuan-tuan, tuan-tuan jangan buat kat orang. Macam tu je ihsan ni. Senang je tuan-tuan. Tapi pasal apa kita jerit-jerit kat orang lagi? Pasal apa kita maki hamun orang lagi? Pasal apa kita fitnah orang, umpat orang, buka aib orang? Pasal apa? Sebab kita tak ada sifat ihsan. Dan ihsan ni tuan-tuan kena jaga sampai tuan-tuan mati. Saya selalu sebut tu Haji, Datuk, tuan-tuan, kita ni tak rugi jadi orang baik. Sikit pun tak rugi jadi orang baik. Jumpa orang senyum, macam jangkak senyum, kan? Jumpa orang senyum, jangan jumpa orang senyum, jangan senyum seorang senyum, tu lain lah tu. Jumpa orang senyum. Cukuplah kata Nabi SAW, sedekah tu ialah kamu berjumpa saudara kamu dengan wajah yang ceria, wajah yang manis. Sallallahu alaihi wasallam. Jumpa orang muka macam tu, hidung moncong lagi tinggi daripada hidung ni, orang mesti dalam hati tak apa, pasal apa dia ni, apa masalah dengan aku pula. Dia menyebabkan orang tu dia gelisah pula dengan dia. Apa pasal dia ni, aku buat apa kat dia pula ni. Jumpa orang, kenal tak kenal, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal muliakan orang. Sebab kita harap orang, tuan-tuan, orang susah tolong setakat yang kita mampu. Paling tidak tak boleh tolong dengan duit, tolong dengan nasihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang dalam kesusahan, bantu dia. Orang dalam kesempitan, tolong dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang sedang gelisah, tenangkan dia. Maksud kita kena sentiasa aktif. Tuan-tuan, orang yang berkat hidupnya ni, dia orang yang bagi manfaat pada orang lain. Dia duduk tang mana tu, kat mana pun dia duduk, orang sekeliling dia ambil manfaat pada dia. Jangan kita pula jadi penyebab orang buat maksiat. Tak boleh tu. Tengok kadang kita duduk dalam grup WhatsApp kan, kita duduk WhatsApp, kita duduk diam kat dalam tu, geng-geng dalam tu duduk mampu. Ada seorang duduk kaki mampu kat dalam tu, duduk share bukan-bukan. Ada seorang komen, dia kata apa? Hang hati-hati sikit, kat dalam ni ada ustazah jadian. Dia kata kat kita, tu dia perli kita. Dia kata, ustazah jadian dia bagi kita. Pasal kita duduk hantar tazkirah apa? Dia hantar soalan, duduk hantar apa-apa sikit ni, dalam ni ada ustazah jadian ni. Kalau tu, oh minta maaf, sorry. Tuan-tuan, biarlah dia nak panggil kita ustazah jadian ke, ustazah mi segera ke, ustazah roti Arab ke, ikut suka lah dia panggil apa. Yang penting dengan kita ada kat situ, orang tak buat benda tak elok. Maksud kita jadi manfaat tak? Dah, kita jadi manfaat. Kita jadi manfaat dah tu. Tapi kalau kita ada tu lagi merapu, tu tak kenal lah. Kita masuk Assalamualaikum, game merapu masuk dah, pro pegat merapu. Rupanya kita lagi merapu terus. Tak mau. Tuan-tuan, kalau mampu untuk nasihat, tapi paling tidak keberadaan kita tu dah menjadi manfaat. Kita nak kena set hidup kita jadi macam tu. Siapa pun duduk sekeliling kita ni boleh mengambil manfaat daripada kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, kita hidup kena ada peranan. Maksudnya ada peranan. Yang pertama, hak kita dengan jiran kita ni. Bila ada jiran kita kat sebelah ni, hak kita dengan jiran ni, yang pertama dia bagi salam bila berjumpa. Jumpa bagi salam. Masa bila nak pi masjid, nak pi surau tu, tengok jiran kita kat depan rumah. Waalaikumsalam Haji. Waalaikumsalam. Jom pi surau. Kata pilah.
Jom pergi. Tak apa, pilu. Dia kata, itulah jawapan dia daripada 30 tahun dulu. Saya lalu je, jom pergi surau. Tak apa, pilu. Esok lalu, jom pergi surau. Tak apa, pilu. Lusa kita, jom pergi surau. Dia nampak kita keluar je, dia lari masuk sembunyi. Biar pilih tuan-tuan, kita memberi manfaat. Paling tidak nanti ke akhirat, kalau dia pergi depan Allah, dia kata apa? Ya Allah, sebelah rumah saya ni AJK surau At-Taqwa. Tiap-tiap hari pergi surau, tak pernah ajak saya sekali pun, ya Allah. Ni kata kat kita pula. Kita kata apa? Ajaklah, tiap-tiap hari pun duk ajak. Dia duk kata pergi dulu. Tengok-tengok sungguh makbul doa dia pergi dulu. Matilah tu maksud dia. Kalau pilu dia qalu sungguh. Tuan-tuan, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, manfaat bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Tahu tak? Dia antara orang yang paling patut kita bagi salam dalam kehidupan kita, tahu siapa? Ahli keluarga kita dulu. Ahli keluarga kita. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pesan dekat dia, berikan salam. Sampai ucaplah salam kepada keluargamu. Maksudnya kamu akan diberkati, keluarga kamu akan diberkati. Kita balik rumah, mana ada bagi salam? Nampak anak kita duduk kat depan, tengok duduk, dia dah duduk start motor nak keluar apa semua. Nabi mana tu? Bagilah salam tu. Sampai-sampai tengok dia, Assalamualaikum. Dia rebah motor. Turun tumbang motor dia. Dia kata, ayah aku bagi salam, nak mati dah apa. Telefon dia balik, bangkat balik cepat-cepat boleh. Tiba-tiba mak bagi salam ni, dia kata tak pernah duk buat ni. Tapi itulah sebab kita nak berkat kat kita, nak berkat dekat ahli keluarga kita. Nah, jumpa bagi salam. Dua-dua suami isteri pergi masjid, kan? Suami isteri duduk dekat tempat ruang muslimat, suami duduk dekat ruang muslimin. Habis-habis sembahyang, balik. Isteri keluar dulu, duduk tunggu dekat depan. Bukan, suami keluar dulu, isteri sembang lagi. Kan, suami duduk tunggu kat luar tu, duduk atas motor, lama tak keluar-keluar lagi. Isteri dia keluar-keluar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah keluarga bahagia, keluarga sakinah. Ya, Ustaz Syamad. Ini sampai-sampai masuk je, lambatlah. Aku tunggu berjam dah ni, dia berjanggut dah. Dia kata, subhanallah, marah kat isteri dia. Subhanallah. Lambat kalau tahu ni saya lama-lama ni tak seduk main lah macam ni. Sambil dia naik motor tu sampai ke rumah. Kan, saya cuma mak beletiak lagi dia tu. Tuan-tuan semua, mulakan dengan salam. Sama dengan jiran-jiran kita. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, orang yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapakah mukmin yang baik? Orang mukmin yang baik ni ialah orang yang rajin menyebarkan salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Orang kenal bagi salam, orang tak kenal pun bagi salam. Tuan-tuan Haji, kalau orang tak kenal bagi salam tak? Bagi? Bagus, kemas. Tuan-tuan bagi salam orang tak kenal. Keluar supermarket tu, orang lalu depan kita, bagi salam tak? Taklah. Assalamualaikum. Dia berhenti. Lepas tu dia tengok kita atas bawah. Ni kenal ke? Kita tak kenal. Kita amboi buat rajin pula ni. Tak biasa, kita tak biasa dengan bagi salam. Tapi yang paling best kita ni, Nabi sebut akhir zaman orang bagi salam pada orang yang dia kenal je. Orang tak kenal tak bagi salam. Kita lagi dahsyat, lagi kenal lagi tak bagi salam. Ni. Mana tu? Minum tertarik je betul. Kan? Buat apa tu? Menyangkui, dia kata. Kawan kita tengah duduk menyangkui depan rumah. Ya, kita lalu tengok, buat apa tu? Menyangkui. Dia kata, tanya lagi. Buat apa tu je? Menyangkui. Seorang lagi, buat apa tadi? Makan nasi. Dia kata, bukan duk menyangkui tu. Lah datang menyangkui, tanya apa lagi? Kita macam tu lah. Tanya, cuba bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan-tuan, adab kita kena praktis lah lepas pada ni. Waktu saya pergi haji tu, ada seorang pakcik tu lepas main Jumaat, dia berdiri dekat satu tiang. Dia berdiri kat satu tiang, exit ke masjid tu, dia berdiri kat belakang dia. Setiap orang lalu pada dia bagi salam. Assalamualaikum. Saya pun ambil gambar dia, saya kita tengok macam mana orang pandai cari pahala. Bagi salam ya. Assalamualaikum. Para sahabat berebut nak bagi salam. Antara benda wajib, antara benda bagi salam dengan menjawab salam. Apa hukum bagi salam? Hukum bagi salam apa? Bagi salam apa?
Hukum bagi salam, hukum bagi salam. Assalamualaikum. Apa hukum dia? Sunat. Jawab salam? Wajib. Kan? Jawab salam wajib. Salih alaihi wasallam. Kalau dalam WhatsApp tu tak bagi salam. Yang tu saya jawab tu. Dia tak? Bagi salam hukum dia sunat. Jawab salam hukum dia wajib. Tahu jawab salam wajib tu laju je. Pasal dulu zaman sekolah duduk mengurat. Kan? Jawab salam. Tak jawab dosa, tak ada dosa. Dia ingat. Dan salih alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tapi pasal apa para sahabat berebut nak bagi salam dulu? Nabi SAW dialah orang paling awal sekali bagi salam. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia hari tu dia kata, hari ni saya nak bagi salam dulu pada Nabi SAW. Tunggu Nabi SAW, dia lompat depan Nabi. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cepat Nabi SAW. Pasal apa? Sedangkan antara sunat dengan wajib mana lagi besar pahala? Wajib besar pahala. Tapi pasal apa berebut nak buat yang sunat ni? Sebab kerana dialah orang tu melakukan yang wajib. Faham tak? Kalau dia tak bagi salam, orang tu buat dah benda tu? Tak. Dia dapat pahala tak dia buat? Dapat pahala. Pahala wajib dia dapat tu. Sallallahu alaihi wasallam dengan kita bagi salam tu. Maka kita dapat dua pahala mudah-mudahan. Satu pahala sunat kita lontarkan salam, satu lagi pahala sebab bila kita tunjuk pada orang untuk buat satu benda kebaikan, maka kita akan tumpang pahalanya sebagaimana dia melakukan. Boleh faham tak? Baik Allah selamat. Yang tadi yang sebut dalam WhatsApp tu dia umum dia bagi salam. Salam itu tak wajib jawab. Yang wajib jawab ni bila kita duduk dan faham bahawa salam tu ditujukan dekat kita. Kita wajib jalan. Dia wajib jawab. Faham? Kalau kita tengok ramai duduk macam ni lah. Dia dah, Assalamualaikum. Kita faham tu. Dituju kepada siapa tu? Pada kita kat semualah. Maka kita jawablah salam tu. Boleh faham tak? Salih alaihi Muhammad. Tapi kalau duduk majlis macam ni, jangan bagi salam. Orang tengah duduk kuliah macam ni, dia masuk-masuk, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apa hukum kita waktu tu? Nak jawab salam tu? Nombor satu, wajib. A, wajib. B, sunat. C, makruh. D, all of the above. E, ustaz beritahu kami malas nak pegang petang-petang ni. Ngantuk lah. Ya, senang. Jawab dia, tak wajib kita jawab salam tersebut, dan makruh kepada dia untuk bagi salam kepada orang yang duduk dalam majlis. Makruh tak payah dia masuk duduk terus. Apa dia ni tak bagi salam masuk? Tak, tu memang adab dia. Sebab orang sedang duduk dalam majlis. Bukan cerita dalam majlis macam ni, tengah makan pun tak sunat bagi salam, tuan. Kawan tu tengah nak makan, Assalamualaikum Tuan Haji. Oh, salam. Sembok muka dia. Oh, dia tak. dia tu makruh bagi salam, dan kita tak wajib jawab salam. Tak berdosa pun. Sebab orang kata wajib jawab salam. Tak wajib. Pasal apa? Pasal orang tengah makan, orang tunggu dengan majlis, orang tengah ambil wuduk, tak sunat bagi salam, makruh bagi salam tu. Boleh faham? Baik. Yang kedua, hak berjiran. Hak berjiran memenuhi undangannya ketika dijemput. Bila dijemput kita ni, kita boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Wajib memenuhi undangan bila panggilan itu walimatul urus, kenduri kahwin. Dia harap kita mai. Kita pula puasa. Kalau kita ni puasa, orang panggil pi makan kenduri walimah, kenduri kahwin kenduri yang lain-lain ni tak, ni kenduri kahwin ni wajib pi juga. Kata saya, pasal apa tak pi? Saya puasa. Tak, puasa kamu tak menghalang kamu untuk pi ke majlis walimah. Sebab pi tu belum tentu makan lagi. Betul tak ni? Boleh tak pi kalau tak makan? Boleh je. Dia panggil kita pi lah. Alhamdulillah mai juga kamu. Alhamdulillah mai. Sila. Pi makan. Minta mikrofon tak boleh? Pinjam mikrofon tak boleh? Saya puasa hari ni. Satu kampung dengar. Tak payahlah, mak dia pelan-pelan sudahlah. Saya puasa hari ni. Ya, puasa ke? Ya Allah. Tak apa puasa. Tolong doa bagi berkat majlis ni. Dia orang kan, orang berpuasa kan makbul doa. Orang angkat tangan, ya Allah, engkau berkati majlis. Tak apa. Terima kasih. Ulok mai.
Ulang-ulang juga habis rumah kena orang. Habis takkan tak ada apa-apa kot. Apa-apa minta juga. Subhanallah, kita tak pandai. Ambil bungkus sikit lah, abang buka puasa lagi balik. Kan? Kalau masing-masing reti kan. Tapi kalau dia tu VIP, kalau dia tak main kecil hati tuan rumah, kalau dia tak makan, saya puasa ni, Tuan Haji saya buat satu meja VIP Tuan Haji tu. Ya. Tak apa, buka puasa lebih afdal tu dia. Buka puasa lebih makan. Kalau reti hukum kan, senang, masing-masing faham. Dapat dua pahala. Puasa dia usaha dia untuk berpuasa, dan pahala dia meraihkan jemputan. Sebab Zulhijjah ni kan ramai orang berdua kahwin. Nampakkan direct tu tak dapat lah. Betul. So ada slot dia sikit. Puasa dulu. Kalau dia kata apa, tak apa kita. Puasa, Allah insya-Allah doa saya lah masih. Jangan tak pergi lah. Pergi juga dapat dua-dua. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan. Tapi puasa sunat boleh buka tu, puasa sunat. Puasa qada tak boleh buka. Puasa qada tak boleh buka. Dia puasa ganti yang bulan Ramadan. Puasa wajib ataupun puasa nazar. Puasa wajib, puasa nazar dia tak boleh buka puasa. Yang boleh buka puasa ni puasa-puasa sunat saja. Boleh faham tu? Ada orang puasa sunat dia niat sekali dengan qada. Dia kira puasa qada. Dia puasa wajib. Puasa sunat tumpang dia boleh. Puasa sunat, puasa wajib nak tumpang dia tak boleh. Puasa apa? Hari ni katalah hari ni 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah puasa yukaffiru an akan diampunkan dosa-dosanya sallallahu alaihi Muhammad setahun selepas dan setahun akan datang. Saya cuma dapat. Hebatnya puasa orang ni, puasa sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Lepas tu dia kata apa? Ada puasa qada hari tu ni, yang tak qada lagi. Niat puasa qada hari tu. Dan menumpang pahala, menumpang puasa sunat yang ada pada hari tersebut. Dapat dua kelebihan mudah-mudahan. Tapi afdal diasingkanlah. Kena, ada yang tu tak boleh buka lah pasal dia niat qada kat situ. Dia kata kalau itu saya buka separuh lah Ustaz, pasal saya puasa separuh-separuh. Yang wajib puasa separuh, yang puasa sunat separuh. Tak kira, dia kira sehari lebih. Bukankah kita perlu mempadamkan puasa kita yang wajib, baru kita boleh buat puasa sunat? Ni dengar ni Lela. Selepas daripada kita bulan Ramadan, kita ada puasa, katalah 7 hari kita tinggal. Puasa 7 hari, kita tinggal puasa pasal kita haid. Lalu subhanallah, habis Ramadan kita puasa, kita tak boleh puasa sehari. Hari raya tu tak boleh puasa. Haram puasa hari tu. Hari berikutnya kita dah start boleh puasa dah. Dalam bulan Syawal ada 6 hari puasa yang disunatkan dekat kita. Kita panggil puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pahala dia seperti kamu berpuasa setahun penuh. Pahala dia. Jadi subhanallah, macam mana nak buat? Boleh buat dalam 3 bentuk dan 3 keadaan. Ingat, kita nak gabung di antara puasa sunat dengan puasa nak buat yang mana satu ni? Puasa sunat ke puasa wajib ni? Nombor 1 yang paling afdal, paling afdal sekali, puasa qada dulu 6 hari. Lepas tu puasa 6. Maksudnya dia puasa berapa hari dalam bulan tu? 13 hari. Kan tadi puasa 7 hari kan? Dah terlupa dah sehari apa. 6 hari, 7 hari dia qada dulu, 7 hari. Kemudian habis 7 hari tu baru dia sambung pula dengan 6 hari. Ini yang paling afdal. Sebab mendahulukan yang wajib, kemudian baru dia buat yang sunat. Faham? Sama. Yang kedua, dia puasa 6 dulu, kemudian baru dia puasa wajib. Pasal apa? Pasal puasa 6 dia terikat dengan bulan Syawal. Puasa qada dia boleh pergi sampai hujung nak masuk Ramadan akan datang. Demikian dalam satu keadaan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah buat macam tu. Bukan sebab Sayyidina Aisyah balok liat macam kita. Dah, sebab nak tunjuk kata bolehnya buat macam tu. Dia ada dekat-dekat nak masuk Ramadan, Sayyidina Aisyah mengqadha puasa-puasa yang telah ditinggalkan. Betul, Sayyidina Aisyah pun puasa qadha lambat juga, dan nak bagi tahu hukum tu dekat kita.
Nah, faham tu Ustaz Syamad? Dua. Yang ketiga, digabungkan keduanya. Dalam bulan puasa, dalam bulan Syawal tu dia puasa qada dan dia tumpang puasa sunat dalam puasa qada dia tu. So 7 hari dia qada, 6 hari dapat puasa 6 tu. Yang hari ke-7 tu, mungkin hari ke-7 tu bertembung pula dengan hari Isnin ataupun hari Khamis, dapat pula pahala puasa pada hari Isnin ataupun hari Khamis. Clear? Boleh? InsyaAllah. Cerita dia buat je. Kalau orang puasa, ada puasa qada tapi dia tak buat puasa 6, macam-macam, rugilah tu. Orang lelaki-lelaki tak boleh harap buat puasa ni. Tak boleh harap. Kali dengan saya sekali lah. Tak apa. Kita dulu kalau puasa 6 ni dia tak akan mai, apa-apa kenduri dia tak akan mai selagi puasa 6 tak habis. Orang kampung dulu kan, dia start raya kedua tu semua satu kampung semua puasa ni. Dah macam bulan Ramadan. Masuk hari ke-6 tu buat ketupat. Pekat-pekat ni. Pasal apa? Raya puasa 6. Tu biasa dulu. Sekarang ni raya kedua dah rumah terbuka dah. Raya kedua rumah terbuka. Raya ketiga sekolah terbuka. Raya keempat Saleh Syamad pejabat terbuka. Raya kelima apa-apa terbuka lagi. Raya ni butang terbuka. Lepas tu tali pinggang pun terbuka. Kan terbuka. Jadi lepas tu duk gaduh lah, berat 7 kilo naik lah. Saya raya ni tuan-tuan 5 kilo tambah balik ni. Anda kena buat sesuatu untuk kuruskan badan balik. Aduh, subhanallah. Raya ni, raya puasa ni, dia punya sambutan raya dia sampai masuk Zulhijjah ni. Raya lagi. KP tu pun. Aduh. Ada excited tu. Tapi itulah kena praktis. Yang kedua memenuhi undangannya ketika dijemput dah. Termasuk juga undangan-undangan yang lain. Kalau dia ada masalah apa-apa dekat rumah dia ke ada apa, jemputlah ni, kita ada buat majlis apa, gotong royong apa semua kat rumah, pilah, jangan duk sombong sangat kita. Kan? Ni Tuan Haji free dah hari Sabtu ni. Pasal apa? Anak saya ni nak bertunang. Tu kalau Tuan Haji 88 bolehlah mai bagi ramai-ramai majlis sikit. Tak payahlah duk sombong sangat kita tu. Bila insyaAllah saya sampai. Bila ingat buat kata kumpulan Scorpion, what you give you get back. What you give you get back. Apa yang kita buat kat orang, kita akan dapat balik. Bila kita Saleh Azhamat pergi majlis dia, kita tolong dia waktu susah, nanti Saleh Azhamat bila time kita memerlukan, dia pun akan main lah. Dia rasa macam salah pula tak main kan. Orang baik ni tuan-tuan, saya dapat doa baik-baik. Selalu orang doa kita baik-baik. Ingat kata demam tu je tu, demam, kita doa dia. Kita buat solat hajat. Pasal apa? Orang baik kan. Dengar kata dia kena COVID pula. Ya Allah, memang kita buat solat hajat ke dia. Pasal apa? Orang baik. Kalau orang yang jenis buat perangai tak baik, yang tak berdunia dengan orang, dia panggil duduk kat sebelah jiran sampai macam tak ada. Lepas tu banyak masalah dengan dia. Sebab jiran ni macam-macam. Ingat nak hak kita dengan jiran, jangan main-main. Ada hak ni jiran sebelah, kita ada hak dengan dia. Nak buat tembok rumah, minta izin dia dulu, tanya dia sujud boleh tak tanya saya nak buat tembok kat tepi ni. Pasal apa? Pasal takut kita menghalang angin dan menghalang cahaya masuk ke rumah dia. Kita bertanggung tuan, tanggung sampai bila-bila, jangan main-main. Bincang. Yang ketiga, menziarahinya ketika dia sakit. Pergi ziarah dia waktu dia sakit. Dia tanya habang, saya Syamad, orang tengah duduk sakit tu, baring lagu tu, tak salah dia tanya, Tuan Haji sihat ke hari ni? Apa dia tengah sakit? Kau tu pun nak jawab betul. Aku nak jawab macam mana tak kau tu ni. Lepas tu adab pula bila kita ziarah orang sakit ni, ada berapa adab dia. Nombor 1, pi waktu yang sesuai. Jangan pi waktu dia tak selesa, waktu dia tak, kena check waktu. Di tengah malam pukul 12.30 pi ziarah dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sihat ke ni? Duk kami ni main rombongan ni daripada masjid ni. Lepas forum perdana ni main tengok tu aja sihat. Kau tu tengah duk lena. Ni dia dah bangkit naik darah tinggi pula orang tu. Dan yang keduanya, bila pi ziarah tu, pi Saleh Al Syamad, jangan duduk lama-lama. Pi ziarah orang sakit jangan duduk lama-lama, duduk sat-sat je. Duduk sat. Saya masak sikit, doa-doa sikit, lepas tu bangkit dah. Ni sampai-sampai apa semua, tanya isteri dia, ni tak jamu kopi ke kami main ramai-ramai ni?
Dan kalau tu nak baju kopi pula mai dekat kita apa semua sedia. Subhanallah tuan. Yang ketiganya, bila pergi ziarah orang sakit, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakan untuk dia. Doa Nabi SAW ajak kita doa. Bila tak hafal doa baca bahasa Melayu dah lah. Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan pada kawan kami ni. Amin. Kata, ya Allah, Engkau ampunlah dosa-dosa dia. Amin. Dulu nakal sangat ni, ya Allah, itulah macam tu tak salah. Doa-doa baik-baik. Nabi SAW pun doa macam tu. Dia pegang dekat tempat sakit dia. Nabi kata, Nabi baca doa, Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Yang ketiga, bila pergi ziarah orang sakit ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercakap yang baik-baik dengan dia. Cakap yang baik-baik. Cakap bagi dia rasa tenang. Sembang elok-elok. Alhamdulillah, nampak macam merah-merah dan muka tu sikit, mudah-mudahan sembuh lah. Dia rasa tenang lah sikit. Yang ni duduk sembang dengan dia apa? Ish, kawan saya dulu sakit macam ni lah 2 minggu. 2 minggu je dia kata. Haula 2 minggu apa? 2 minggu sembuh. Tak apa, alhamdulillah. Kata 2 minggu qalu inna lillah, dia kata ya Allah. Duk nampak muka makin pucat, makin kurus ni. Nampak makin teruk. Dia ya Allah. Dapat 5 orang macam tu mai ziarah dia tuan-tuan, 5 hari mati orang tu. Dicakap yang baik-baik bila ziarah orang sallallahu alaihi Muhammad, orang sakit. Subhanallah. Tu di antara adab Nabi SAW suruh sampai 70,000 para malaikat akan mendoakan dia dalam perjalanan tu. Dia nak pergi ziarah orang sakit tu. Sehari. Kalau dia pergi waktu siang-siang tu, 70,000 malaikat doa kat dia. Dan perjalanan dia pergi ziarah orang sakit tu seperti dia berjalan di lorong-lorong dalam syurga. Tapi ziarah orang sakit nak bagi pengajaran kat kita dan nak bagi ketenangan kepada orang sakit. Ingat bahawa ada orang duk ingat dan sayang kat dia. Itulah kan. Kita bayangkan kalau kita sakit dan siapa pun tak mai ziarah, siapa pun tak tanya khabar, kita rasa macam mana? Rasa macam Allah sedihnya. Betul, orang dulu waktu Covid tu dah sakit, lepas tu kena kuarantin, duduk sorang-sorang dalam rumah, lagi stres. Lepas tu betul tak lega-lega. Siapa? Ada pula kawan pula langsung tak tanya khabar langsung dalam grup WhatsApp tu, senyap habis. Tendang dia keluar pula tu. Sikit kata, kawan kita ni nampak tak lama dah kita left, kita ni. Subhanallah. Itu bila kita pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah dia sallallahu alaihi Muhammad, dia rasa apa? Dia rasa macam dia ada orang ingat dia, ada orang sayang kat dia. Itulah keadaan dia. Baik tuan-tuan, saya cuma menziarahinya kita. Yang keempat, menolongnya ketika dia dalam kesempitan. Ni kena buatlah. Tolong dia waktu dia dalam susah. Tanya khabar. Nabi SAW cerita orang beriman ni, dia tak cerita kat dia tak cerita kat orang kata dia susah. Tapi Allah sebut kita nampak daripada cara dia. Kalau nak nampak orang susah ni, maksudnya kita kena observe lah. Observe. Kita ada susah-susah dulu, patut-patut tak payah ada tu bendera putih di rumah. Pasal apa sampai tahap macam tu? Kalau sampai ada orang jiran kita letak bendera putih di rumah, maksudnya yang tak ambil tanggungjawab itulah jiran sebelah dia. Sampai tak ambil tahu langsung masyarakatnya. Ni orang sebelah, kita rasa kita susah. Cuba tanya orang sebelah tu, tanya. Cukup makan tak ni? Ada tak barang-barang nak beli apa? Dia kita tak ada, nak ambil, kita kongsi-kongsi seorang sikit. Tu adab berjiran. Sampai ada anak-anak tuan-tuan sebelah rumah tu punyalah ada macam-macam. Yang sebelah rumah tu anak nak pergi sekolah pun tuan-tuan beg sekolah pun tak ada. Padahal jiran sebelah rumah dia. Tak patut macam tu. Tak patut. Yang kelima, sallallahu alaihi Muhammad, tidak menyakiti hatinya. Tu kena ingat. Itu dia sebut dalam kitab Al-Wafi karangan Syekh Syekh Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi syarah 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah yang mensyarahkan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukim jarah ni, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan jiran dia ni. Disebut sallallahu alaihi wasallam, jangan kita buat sesuatu yang perbuatan kita itu menyakiti hati jiran kita. Sama ada sakitkan hati dia, sakitkan fizikal dia. Tuan-tuan nak letak apa-apa di rumah kita, yang nak menopang di rumah dia, tuan-tuan kena minta izin kat dia. Kadang-kadang kalau macam orang-orang dekat kampung-kampung tu kan, dia nak buat rumah, dia nak buat letak bumbung, dia ada dinding kawan sebelah rumah tu, dia tumpang je kayu-kayu tu kat sebelah rumah. Dia tak boleh buat melainkan dengan izin. Sebab tu hak dia. Bahkan meletakkan sesuatu yang busuk di rumah kita yang mengganggu jiran sebelah, haram hukum dia. Kita satu benda busuk. Ada kadang-kadang kita belah kucing. Dia belah kucing. Ustaz, kalau jiran tumpang agak
Dia maksud dia lah yang buat perangai tak elok tu, bukan kita. Kalau kita bergaduh dengan dia tak. Saya ada jiran, jiran saya India. Memang saya gaduh dengan dia lah. Dia pengaji sangat. Saya pernah nak lupuk dia. Sebab air kata kita masuk pun dia kata rumah dia banjir. Aduh. Tengah lampu rumah dia. Kalau jiran ada kawan datang pun untuk kereta masuk sikit dia pun dia dah marah. Saya gaduh dengan dia. Saya dah nampak je. Memang saya berdiri. Masih baik arwah bapa saya ada masa tu dia tak ada. Adakah saya dosa? Tu. Bagus soalan tu. Sekali saya jawab. Takut pula saya nak jawab tu. Sekali saya pula kena lepuk. Dah lah suami dia tak ada lah ni. Jadi subhanallah. Satu lagi kita mengulangi ketika dia susah adalah sekarang ada jiran. Macam ni kita kena jiran dengan ahli keluarga kita. Mana yang kita perlu dahulukan kalau kita mau susah? Masing-masing ada keutamaan. Kalau Sallallahu Alaihi Muhammad, keluarga kita yang utama untuk kita bantu ialah keluarga kita. Itu yang paling dekat, ahli keluarga dulu. Kemudian baru pergi jiran. Lepas jiran keluarga. Lepas tu jiran, mula-mula keluarga terdekat. Kemudian keluarga masuk bapa saudara ke apa sebagainya. Kemudian masuk jiran-jiran. Lepas tu masuk ahli masyarakat. Lepas tu masuk orang dalam negeri. Lepas tu masuk dalam negara. Lepas tu masuk luar negara. Tu dia punya sequence. Dia punya apa? Dia punya prioritize dia. Keutamaan dia. Dan termasuklah tu ialah jiran. Kalaulah bandingan, kita boleh banding, bukan sama maksudnya sama-sama susah. Ada orang susah, tapi ada orang dia susah tu dia senang sikit daripada orang yang macam ni. Tengok, kita boleh banding keutamaan dia. Waktu tu contoh jiran sebelah kita ni sangat susah. Keluarga kita ada, tapi dia senang sikit daripada orang ni, maka utamakan orang ni sebab dia lebih susah daripada orang tu. Boleh faham tak ni? Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, jiran. Yang pertamanya, kadang-kadang kita bela kucing kat depan rumah. Bila kita beli bela kucing bau busuk apa semua tu mengganggu jiran sebelah. Hukumnya haram. Dosa. Kita dalam kitab tu cerita kita korek perigi kat tempat kita yang menyebabkan perigi rumah sebelah dia kering. Pun tak boleh. Sallallahu Muhammad. Orang beli rumah dulu. Kita beli rumah, teman-teman jenis beli rumah macam rumah teres. Orang beli rumah, apa consideration kita beli rumah? Utamanya angin, pengudaraan. Kemudian ni, yang kedua pencahayaan. Sebab tu kita observe, tengok ni beli rumah ni mesti mengadap kena matahari turun ke matahari naik ke. Maksud dia pementingkan benda tersebut lah. Dia letak belakang tu tempat sidai baju dia, tempat apa semua sebagainya. Sedap ada selamat. Akhirnya apa kita buat? Kita beli rumah sebelah. Nombor satu lagi, kita buat tembok yang tinggi sebelah rumah dia tu. Sebelah tembok tinggi tu, sampai ke tahap menghalang pencahayaan, menghalang pengudaraan. Berdosa tuan-tuan, tak boleh. Kita kena pergi bincang dulu, boleh tak saya nak buat tembok macam ni? Lepas tu dia kata apa? Elok juga buat tembok tu, jadi saya tak payah buat tembok dah. Dia guna tembok kita tu, kita jadi tembok rumah dia sekali. Okey lah, maksud fair enough lah, kita sama-sama ada mutual understanding kat situ. Sama dekat belakang apa semua kita buat, kadang kita extend belakang apa, ada kita buat extend naik ke atas apa semua sampai orang sebelah terganggu. Kita hidup berjiran, kita ada macam sifat ihsan tadi. Bayangkan kalau kita duduk dalam posisi macam tu. Salih Asyam ada orang lain ni dah tak payah duduk angin-angin, orang pasang aircon dalam rumah je lah. Kalau cerita pasang aircon dalam rumah, bukan semua orang mampu kot nak pasang aircon. Entah dia tak mampu, sebab tu dia pun tak extend kat depan sebab dia tak ada kan. Jadi macam-macam. Tapi apa cerita pun, bila kita hidup berjalan macam tu keadaan dia, sampai ke tahap macam tu, kita kena minta dan kena berbincang dengan dia. Ada orang yang dia tak ada akhlak, dia memang tak ada akhlak, macam mana Said Muhammad kak kita cerita tadi ya. Yang nombor satu mungkin sebab dia bukan orang Islam. Sebab orang Islam memang ditekankan dengan adab dan kesopanan. Ada hak jiran-jiran yang kena diambil berat. Tapi dia tak belajar. Bahkan ada orang Islam sendiri pun tak ada adab macam tu. Kita pun tengok dalam masyarakat kita kan. Nak lintas pergi masjid pun dia tak bagi, dia boleh blok tutup macam tu. Tempat saya jadi. Pasal apa? Lorong macam ni, orang kampung kat belah sana, dia masjid ujung sana, dia mesti lalu kat sini, nak lalu ke mana lagi? Tak boleh, tutup pun pagar situ. Pasal apa tutup pagar tu? Duduk lalu depan rumah kami. Yalah, nak lalu kat mana lagi, dah masjid kat situ. Pergi kot sana, pergi ujung sana, pergi lalu sini.
Macam itulah keadaan hari ni tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal orang tak ada adab. Dia tak tahu setiap langkah orang tu pergi masjid, lalu rumah ada yang dia bagi izin. Padahal tu jalan tu bukan dia punya pun. Tapi nak cerita macam tu orang tak ada adab. Tapi subhanallah, kalau orang buat, sebab tu tuan-tuan, kita punya hak untuk, sebab kita apa, waktu nak pindah pergi satu tempat, apa yang ulama suruh? Tengok jiran kamu, siapa orang yang akan duduk di sebelah kamu. So observe dulu, tengok Salih alaihi Muhammad, mati tengok nak duduk sini. Kita tanya dekat developer tu, ni sebelah sini ni siapa ni? Ni orang Islam lah, apa semua sebagainya kan, contoh kan. Ada sikit consideration tu. Kalau Pak tahu lagi, oh dia ni apa ni, orang masjid ni, okey lah, lagilah kita semangat sikit kan, sebagainya, mudah sikit. Sebab tu antara benda yang kita kena buat sebelum kita berpindah ataupun beli rumah kat mana, tengok siapa jiran kita, supaya bagi ketenangan dalam hidup kita. Sebab nak hidup bukan hidup sehari dua tu kan. Tapi Salih alaihi Muhammad, bila Allah kurniakan kepada kita orang-orang yang sentiasa bagi sakit hati kita tu, Salih alaihi Muhammad waktu tu tak apa-apa, kalau boleh jangan balas benda yang sama kat dia. Ni macam cerita Piramli. Cerita Piramli apa ni dengan Cikgu Syari dengan siapa nama tu? Bukan, yang duduk bilik sebelah-sebelah tu. Ni perempuan ni yang terjelang tu pun. Kau ni balas tu, ni kau ni balas tu. Salih alaihi Muhammad, endapnya kita sama aja macam dia. Betul kan? Endapnya kita sama aja dengan dia. Salih alaihi Muhammad, doa-doa lah bagi dia pindah rumah tu. Dia ya Allah pindah, ya Allah bagi dia pindah cepat sikit, ya Allah pindah sikit. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia doa bagi orang mati sebab perangai tak elok. Dia buat menyusahkan orang. Orang duduk doa, mati cepat sikit orang tu ni, mati cepat sikit orang tu ni, mati cepat sikit orang ni. Mati tuan. Dia doa untuk diri sendiri juga. Amin doa yang doa kebaikan-kebaikan kan. Hari tu dia buat solat hajat tuan. Sebab dia tu menyusahkan orang, menyusahkan orang kampung semua. Menyusahkan masjid, tempat dia ada rumah dia depan masjid. Rumah dia. Depan tu ada surau tu buat program. Dia kacau. Sampai dia buat solat hajat. Ya Allah, kau bagilah apa-apa yang patut kat dia ni. Mati tuan. Lepas tu lega buat masjid umat balik. Orang buat kenduri. Ya Allah Rabbi. Salih zaman. Ya Allah. Bukan, janganlah buat perangai macam tu. Tapi paling tidak biar orang sayang, orang suka kita. Doa yang baik-baik kat kita. Allahumma salli alaihi. Okey, habis. Yang berikutnya, yang keenam, menyembahyangkannya apabila dia meninggal dunia dan mengiringi jenazahnya ke perkuburan. Itu di antara tanggungjawab bila duduk dalam bermasyarakat ataupun jiran tetangga ni. Sementara itu, menghormati jiran tetangga, khususnya tetangga Islam, sangat dititik beratkan dalam Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari zil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat dan orang-orang yang bermusafir. Tu Salih Muhammad, benda yang kita kena buatlah. Surah An-Nisa surah keempat ayat 36. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi dalam bab adab terhadap tetamu ataupun orang yang bermusafir. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Ada apa-apa soalan tak? Silakan kalau ada. Ya.